Zakbar atau nama asalnya Zainal Abidin Ahmad merupakan seorang tokoh ilmuwan yang sangat dikenali oleh rakyat dan mendapat sanjungan sebagai seorang pendeta. Selain itu, Zakbar juga turut dikenali, disanjung dan dikenang sebagai pejuang bangsa, ilmuwan pendidikan, bahasa, tokoh agama dan politik. Zakbar merupakan tokoh intelektual ulung Melayu dalam pembinaan kemajuan pemikiran bangsa dan pembangunan serta pencetus kesedaran politik negara. Beliau diiktiraf sebagai pengasas paling dinamik dalam perkembangan pengajian dan persuratan Melayu serta peningkatan keintelektualan Melayu. Latar belakang Zakbar. Zakbar atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad telah dilahirkan pada tanggal 16 September 1895. Beliau merupakan anak kelahiran kampung Bukit Kerdas, Batu Kikir Jempol, Negeri Sembilan. Zakbar mempunyai 3 orang adik-beradik dan merupakan anak sulung kepada pasangan Intan Awaluddin dan Ahmad Ibrahim. Ibu Zakbar merupakan berketurunan Minangkabau Tanah Datar, manakala bapanya pula berketurunan suku Bugis Linggi, Kepulauan Riau. Bapa Zakbar merupakan seorang petani dan juga orang yang bertanggungjawab dalam mengusahakan jalan-jalan kecil di sekitar Bahau dan juga Kuala Pilah. Bapanya juga antara penduduk yang mahir menulis serta membaca. Malah, beliau sangat berpengetahuan dalam ilmu agama. Ibu Zakbar telah meninggal dunia ketika Zakbar berusia 12 tahun, iaitu pada tahun 1907. Ketika berusia 5 tahun, Zakbar telah mula menulis pada dedaunan pohon pisang. Semangatnya itu telah menarik perhatian bapanya, lalu bapanya telah membelikan beliau papan tulis untuk dijadikan tempat bagi Zakbar mengasah minat dalam menulis. Zakbar menjadi lebih bersemangat tatkala menerima papan tulis tersebut dan telah mendorong beliau menajamkan kemahiran menulisnya. Latar belakang pendidikan Zakbar. Zakbar telah mendapat pendidikan awal di sebuah sekolah Melayu Batu Kikir di Linggi, Negeri Sembilan pada usia 12 tahun. Beliau merupakan pelajar yang bijak membaca, menulis Rumi dan Jawi. Justeru, Zakbar telah ditempatkan di kelas darjah 3 kerana kepintarannya. Pada tahun 1909, bapa beliau telah menghantar ke Sekolah Melayu Linggi bagi mempelajari pengajian Arab serta ilmu fiqh. Bapa Zakbar ingin beliau menjadi seorang ulama, namun Zakbar mempunyai minatnya yang tersendiri. Seterusnya, Zakbar telah menyambung pengajian di institusi St. Paul Seremban pada tahun 1910 dan beliau merupakan pelajar Melayu pertama yang menduduki peperiksaan senior Cambridge serta lulus peperiksaan tersebut pada tahun 1915. Semasa sedang menjadi pensyarah bahasa Melayu di School of Oriental and African Studies, Universiti London, Zakbar telah berpeluang melanjutkan pengajian di peringkat ijazah. Pada tahun 1953, Zakbar telah berjaya meraih Sarjana Muda Sastra dalam bidang pengajian bahasa Melayu dan bahasa Arab. Beliau kemudiannya telah dilantik menjadi pensyarah bahasa Melayu di School of Oriental and African Studies di University of London pada 1947 sebelum menjadi pensyarah kanan dan juga sebagai Ketua Jabatan Pengajian Melayu pertama di Universiti Malaya, Singapura pada tahun 1953. Sumbangan Zakbar dalam bidang politik. Beliau juga turut terlibat dalam kegiatan politik bagi menyatukan suara-suara orang Melayu untuk menuntut kemerdekaan daripada penjajah Inggeris. Pendeta Zakbar pernah dilantik menjadi Yang di-Pertua Persatuan Melayu Selangor dan bertindak sebagai pengerusi jawatan kuasa penganjur Kongres Melayu Semalaya yang kemudiannya telah melahirkan United Malays National Organisation atau dikenali sebagai UMNO. Melalui usaha tersebut, kewujudan suara orang Melayu dapat disatukan di bawah satu pertubuhan bagi menuntut kemerdekaan daripada penjajah Inggeris. Sumbangan sistem ejaan Melayu. Salah satu sumbangan Zakbar ialah dalam sistem ejaan Melayu. Minat beliau terhadap penulisan bermula dalam tahun 1918 lagi
semasa menjadi guru bahasa Melayu merangkap penterjemah di Maktab Melayu Kuala Kangsar. Beliau telah mula mengumpul senarai perkataan Melayu dalam tulisan Jawi. Dalam tahun 1924 pula, beliau telah menjemput sebilangan orang Melayu dari kalangan pegawai kerajaan yang berpendidikan Inggeris datang ke Kuala Lumpur untuk membantu menubuhkan sebuah Pan Malayan Malay Literary Society yang matlamat utamanya ialah untuk menyatukan pelbagai kelainan sistem ejaan Melayu di samping memajukan perkembangan kesusasteraan Melayu moden. Sumbangan sistem ejaan Jawi. Sumbangan Zakbar telah memperkenalkan kaedah ejaan Jawi dalam tahun 1929 dan menerbitkan Rahsia Ejaan Jawi, dan dalam tahun 1931 sebahagian daripada buku yang dinamakan Rahsia Ejaan Jawi itu telah dicetak. Oleh itu, pada tahun 1918, beliau telah memulakan projek penyenaraian kata-kata dalam tulisan Jawi, dan pada tahun 1924, beliau telah mengambil inisiatif untuk menubuhkan sebuah persatuan yang salah satu matlamatnya ialah menyeragamkan ejaan Jawi. Pada tahun 1931, beliau telah merumuskan Undang-Undang Ejaan Jawi dalam sebuah buku Rahsia Ejaan Jawi. Tidak lama selepas itu, pada tahun 1938, beliau telah berjaya menyiapkan Daftar Ejaan Melayu iaitu Jawi Rumi, dan kemuncaknya ialah sebuah kamus lengkap bahasa Melayu dalam tulisan Jawi telah dihasilkan. Dalam tahun 1933 sehingga 1935, beliau telah mengubah rancangan asalnya dengan mengemukakan hanya sebuah daftar ejaan dan bukannya kamus di mana susunannya adalah mengikut susunan abjad Jawi, dan pada setiap perkataan dalam ejaan Jawi itu diberikan pula persamaan dalam ejaan Ruminya. Sumbangan dalam bidang penulisan. Sumbangan Zakbar dalam bidang penulisan sangat besar artinya. Beliau antara individu yang bertanggungjawab merancang kurikulum sekolah, menjadi penterjemah dan juga pensyarah. Zakbar juga turut bertanggungjawab menulis buku yang boleh digunakan di Malaysia ketika itu dan juga Sumatera. Zakbar menjadi sumber ilham dalam dunia pendidikan Melayu dan Arab. Beliau ibarat pelita yang menerangi kegelapan kemiskinan dunia pendidikan orang-orang Melayu pada ketika itu. Antara hasil penulisan Zakbar ialah Temasya Mandi Safar di Tanjung Kling, Ilmu Bahasa Melayu, Rahsia Ejaan Jawi, Umbi Kemajuan, Falsafah Takdir, Pendapatan Perbahasan Ulama pada Kejadian Perbuatan dan Perusahaan Hamba, Pelita Mengarang, Ilmu Mengarang Melayu, Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi, Siri Pelita Bahasa Melayu Jilid 1, Jilid 2, Jilid 3, Asuhan Budi Menerusi Islam. Sumbangan beliau dalam bahasa Melayu moden membuahkan hasil apabila sistem pendidikan kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya sekaligus menjadikan ia sebagai bahasa pengantara dan perpaduan. Analisis kepentingan Zakbar. Pendeta Zakbar bermula dari seorang budak kampung yang telah berjaya menjadi tokoh terkemuka di dalam sejarah Malaysia. Beliau antara tokoh cendekiawan Melayu yang sering menjadi sebutan sehingga hari ini kerana karya penulisan beliau. Pertama, Doktor, Zakbar dilihat memberikan satu impak besar di dalam pendidikan orang Melayu. Antaranya seperti menggagaskan pembinaan madrasah dan mengapa Zakbar dilihat begitu komited untuk sistem pendidikan madrasah ini perlu dibina semasa zaman beliau itu sendiri. Silakan Doktor. Okey, terima kasih ya saudara atas memilih saya sebagai orang yang untuk ditempuh lah ya. Okey, dalam persoalan berkaitan dengan nasionalisme ni, salah satu tokoh yang merupakan penggerak nasionalisme, bukan nasionalisme awal tetapi nasionalisme pada era-era Melayu Union nak diperkenalkan ya. Okey, jadi saya cuba menjawab soalan pertama dulu. Kenapa Zakbar tu dia nak memperkasakan madrasah? Jadi madrasah ni sebenarnya adalah sekolah lebih kurang macam sekolah pondok tetapi yang agak formal ya.
Jadi kita kena tahu pada awal-awal tahun 20-an, jadi gagasan madrasah ni pada tahun-tahun 20-an, iaitu pada awal Zakbar mula terjun sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik ya. Pada masa itu kenapa relevannya madrasah? Kerana masyarakat Melayu rata-rata boleh dikatakan majoritinya mahukan pendidikan agama. Dan pendidikan agama itu bukanlah pendidikan formal yang tinggi, tapi semata-mata pendidikan formal masuk sekolah pondok lah, ataupun lebih baik sedikit yang dikatakan sebagai madrasah. Jadi sejarah pendidikan orang Melayu pada tahun-tahun 20-an itu memang relevan pada masa kemunculan Zakbar ni, sebab pada waktu itu sekolah kebangsaan itu belum ditubuhkan lagi pun pada tahun 20-an. Jadi yang ada adalah sekolah-sekolah daripada rumah ke rumah, daripada surau ke surau, daripada masjid ke masjid ya. Jadi bila dia memberikan idea untuk membentuk satu madrasah, madrasah ni maksudnya mungkin nak menggantikan surau, menggantikan masjid sebagai tempat menyebarkan ilmu yang agak lebih formal dalam yang berkaitan dengan agama. Ya. Semata-mata untuk belajar agama dengan lebih selesa lah. Sebab itu dia mencadangkan madrasah itu. Dan pada ketika itu sekolah kebangsaan belum ada lagi. Ya. Sekolah kebangsaan nanti kalau tak salah saya tahun 30-an baru diperkenalkan oleh British lah ya. Jadi waktu itu memang relevan lah idea untuk membentuk madrasah itu. Okey Doktor, jadi daripada isi yang Doktor berikan tadi, bahawa kita nampak Zakbar ni sebenarnya dia mahukan keselesaan kepada anak bangsa dia, yang pendidikan yang lebih baik dan lebih formal dalam duniawi dan juga ukhrawi. Betul ke Doktor macam tu? Okey, dia maksudnya begini, sebab pada awal tahun 20-an dulu orang Melayu sangat taksub dengan pendidikan agama yang boleh dikatakan ortodok lah ya. Sebab agama itu diajar oleh guru-guru pondok dan guru-guru pondok ini pun tak dapat pendidikan formal ya. Mereka hanya dapat daripada orang-orang tua yang sebelumnya. Jadi dengan adanya gagasan madrasah yang dicadangkan oleh Zakbar tu ya, dia hanya mampu mencadangkan sebab dia tak boleh nak melakukan lebih daripada itu, sebab pada waktu itu adalah pada zaman British ya. Pada zaman British ni diskriminasi dan juga jurang sosial antara rakyat tempatan dengan penjajah itu sangat-sangat luas ya. Jadi mereka kalau boleh tak maulah idea-idea yang bagus daripada anak tempatan itu diaplikasikan ya. Jadi usaha untuk membentuk madrasah ni dia bergantung kepada usaha guru-guru kampung, guru-guru pondok ya. Jadi barangkali dengan tercetusnya idea madrasah itu, anak-anak Melayu yang mendapat pendidikan agama daripada surau ke surau, daripada masjid ke masjid itu mungkin ada tempat yang lebih selesa lah ya, lebih selesa. Soalan yang kedua, dia boleh dikatakan berkait rapat dengan madrasah itu sendiri. Sebab semangat nasionalisme di tanah Melayu ini kalau kita tengok, dia bukan sahaja daripada sudut pendidikan, tapi bahasa itu sendiri wujud. Jadi kita nak gariskan, menunjukkan bahawa Zakbar ni berjuang melalui penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Silakan Doktor. Okey, kalau nak menyebut tentang nasionalisme jadi nasionalisme kalau saudara nak katakan bahasa, dia sebenarnya dia agak terlalu ke depan ya. Terlalu ke depan. Bahasa tu maksudnya bahasa Melayu lah ya. Kerana asas pendidikan Melayu itu adalah agama ya. Jadi mereka belajar bahasa Arab ataupun mereka belajar mengaji Al-Quran dan sebagainya, menghafal dan sebagainya. Lalu tidak dapat dinafikan bahawa cetusan nasionalisme itu dia bermula daripada mereka-mereka yang mendapat aliran agama ini ya. Iaitu pada tahun-tahun 20-an ya, kita lihat adanya golongan muda yang pergi menuntut ilmu sampai ke Mesir ya,
sampai ke Mesir, sampai ke Al-Azhar ya, dengan menggunakan beasiswa sendiri, dengan menggunakan wang keluarga dan sebagainya. Mereka belajar di Mesir. Ini daripada aliran agama, bukan daripada aliran kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu. Maknanya mereka menggunakan bahasa Arab untuk belajar ke Mesir. Dan apabila mereka belajar ke Mesir pada awal-awal tahun 20-an itu golongan-golongan muda ni, jadi mereka terdedah dengan semangat-semangat nasionalisme yang muncul di negara-negara selain daripada benua sebelah Asia Tenggara ni. Jadi mereka berjumpa dengan negara-negara yang tak dijajah dan sebagainya. Lalu maka tercetuslah semangat nasionalisme itu. Jadi nasionalisme di tanah Melayu ini, titik tolak yang pertamanya tu dia bermula daripada mereka-mereka yang mendapat pendidikan agama di Mesir. Lalu mendapat pengaruh daripada Syekh Haladi, Jalaluddin Tahir dan sebagainya, Syekh Muhammad Abduh dan sebagainya. Lalu idea untuk mendapat kebebasan daripada penjajah itu dibawa pulang ke tanah Melayu apabila mereka tamatkan pengajian di Mesir lah. Dan apabila mereka pulang ke tanah Melayu ini, maka mereka mengharapkan bahawa penjajah memberikan sedikit kelonggaran dalam hal-hal tertentu. Belum lagi ada usaha untuk merdeka, belum ada. Maksudnya mereka mungkin nakkan British memberikan lebih peruntukan keuangan ke dan sebagainya. Lalu fasa yang kedua barulah munculnya pemikir-pemikir seperti Zakbar pada tahun 20-an, 30-an itu, yang mana dia cuba menggunakan sentimen Melayu, sentimen Melayu bagi mereka-mereka yang mendapat pendidikan aliran Melayu pula, aliran Melayu yang datang daripada kumpulan-kumpulan Ibrahim Yaakob, Ishaq Haji Muhammad. Jadi mereka-mereka ini mendapat pendidikan daripada aliran sekolah kebangsaan Melayu. Kalau tadi sekolah Arab, sekolah agama, madrasah tadi. Kemudian yang kedua ini daripada aliran Melayu. Dan aliran Melayu ini sudah tentulah menggunakan bahasa Melayu. Lalu Zakbar mengambil kesempatan itu untuk turut sama menggunakan sentimen bahasa itu tadi, bahasa dan juga daripada aliran Melayu ini untuk sama-sama menggerakkan semangat nasionalisme pada awal-awal tahun 40-an. Tetapi nasionalisme yang digerakkan oleh Zakbar, Ibrahim Yaakob itu bukanlah nasionalisme dalam konteks untuk merdeka sebagaimana kita faham. Cuma nasionalisme itu hanya untuk mintakan kebebasan-kebebasan tertentu dari segi beribadat, dari segi mengamalkan agama, dari segi bantuan pendidikan, dari segi bantuan keuangan. Maksudnya kita masih lagi perlukan bantuan penjajah dari segi pentadbiran, tetapi dari segi keuangan, dari segi kebebasan beragama, kebebasan untuk beribadat dan sebagainya itu barangkali kita minta kelonggaran yang lebih dalam konteks nasionalisme pada awal-awal tahun 20-an, 30-an dan 40-an, iaitu pada era Zakbar ni. Okay, Doktor. Jadi saya sangat tertarik apabila Doktor katakan sebenarnya perjuangan Zakbar pada peringkat awalnya bukanlah satu perjuangan dalam konteks nasionalisme kemerdekaan, tapi untuk meminta hak-hak tertentu daripada British dan sebagainya. Jadi Doktor, dalam isu tu adakah wujud kesilapan ataupun salah faham masyarakat bahawa Zakbar saja merdeka ataupun bagaimana sebenarnya, Doktor? Sebab pada tahun-tahun Zakbar tu, tahun-tahun 40-an, 30-an tu, tak ada lagi istilah nak merdeka di kalangan orang-orang Melayu. Kita kata Melayu, bukan kita jangan cakap pasal Cina, India. Sebab sehingga tahun 51 tu, politik negara kita ni boleh dikatakan sebagai politik Melayu lah. Maksudnya kita belum lagi ada usaha-usaha untuk menggerakkan merdeka sebagaimana selepas tahun 51. Jadi Zakbar ni dia sampai tahap dia tahun 50-an sebelum merdeka je. Jadi maksudnya pada waktu itu tak ada lagi istilah untuk merdeka lah. Kenapa tak ada istilah untuk merdeka, saudara? Sebabnya adalah melalui sistem residen 1874 banyak sekali pembaharuan-pembaharuan dan perubahan-perubahan yang dibawa oleh British. Ini berbeza dengan Belanda di Jawa. Okey. Nakkan sekolah
British bina sekolah Melayu, sekolah Inggeris, sekolah Tamil, sekolah Cina. Sekolah sudah ada. Kemudian raja-raja Melayu pun tak dibuang. Raja-raja Melayu tetap ada di setiap negeri yang ada raja-raja lah, kecuali Melaka, Pulau Pinang, Singapura. Singapura masih lagi dalam tanah Melayu waktu itu. Kemudian nakkan kita menjalankan ibadat agama Islam, tak dikacau. Masjid kita tak dibakar, surau kita tak lalu masyarakat Melayu yang kebanyakannya adalah merasakan mereka cukup selesa dengan apa yang dilakukan oleh British. Malah apa yang dilakukan oleh British adalah mereka membatalkan sistem cukai yang dikutip oleh raja dan pembesar-pembesar, yang mana kegunaannya adalah untuk kegunaan raja dan pembesar. Maksudnya masuk ke dalam kantong mereka lah. Datang sistem British buat sistem cukai itu bukan masuk kepada raja, tapi masuk kepada negeri. Kemudian bila masuk kepada keuangan negeri, dia akan agih-agihkanlah untuk pendidikan. Kemudian apa lagi yang dibina oleh British? British membina jalan-jalan raya. British membina jalan kereta api daripada Taiping ke Port Well, kan? Kemudian British membuat jalan-jalan. Itu berbeza sekali dengan pemerintahan Belanda di Jawa, saudara. Kejam, tidak berperi kemanusiaan, tidak membina sekolah. Belanda tidak bina sekolah di Jawa, tapi British, orang Melayu nak sekolah Melayu, dia bina sekolah. Dan sekolah Melayu tu pula dia tak buat di bandar, dia buat di kampung. Sebab apa? Sebab di kampung banyak orang Melayu tinggal di kampung. Sekolah Cina dia buat di kawasan Lombong. Sebab apa? Sebab orang Cina banyak di Lombong. Sekolah Tamil dia buat di kawasan Peladangan, supaya orang India di ladang tu tak payah pergi jauh-jauh untuk bersekolah. Sudah ada sekolah. Kemudian kalau orang Melayu nak sekolah Inggeris, mereka bina sekolah Inggeris. Sebab itu dengan kemudahan-kemudahan yang dah diberikan oleh British itu, masyarakat Melayu terutamanya merasakan mereka terhutang budi dengan apa yang dilakukan oleh British. Itu nampaknya sudah agak bagus. Agak bagus. Jadi maka dengan demikian semangat nasionalisme kita sebenarnya sangat lambat. Sangat lambat. Maksud saya nasionalisme untuk merdeka. Jadi kalau nasionalisme yang dicetuskan oleh Zabbar dan Ibrahim Yaakob dan sebagainya itu, dia bukan nak merdeka, dia cuma nak bebas dalam hal-hal tertentu. Sebagaimana yang kita tahu secara umumnya, Zabbar ni mempunyai latar belakang pendidikan agama dan juga pendidikan yang agak moden. Jadi kenapa UMNO dan bukannya gerakan-gerakan keagamaan yang lain seperti PAS dan sebagainya? Sebab kita tengok pendidikan Zabbar ni menjurus kepada, ataupun kita boleh katakan selepas habis belajar ataupun waktu tuanya dia akan ke arah ke PAS dan sebagainya. Tapi kenapa ke UMNO? Itu persoalannya, Doktor. Kenapa? Okey. Kenapa ke UMNO? Jadi apa ni, Zabbar ni dia sebenarnya merupakan salah seorang orang kuat selain daripada Dato' On dalam menentang Malayan Union. Jadi bila British memperkenalkan Malayan Union, Zabbar terfikir bahawa Malayan Union ni sebenarnya akan merugikan Melayu, sebab raja-raja Melayu akan dihilangkan kedudukannya. Jadi Zabbar memikirkan kalau raja nanti tak ada, rakyat tanah Melayu ini sudah tak ada jati diri lah, sudah tak ada simbol kemelayuannya. Jadi di situlah Zabbar dan Dato' On merancang untuk membuat sesuatu supaya Malayan Union itu dibatalkan. Lalu pada waktu itulah Zabbar dengan Dato' On memainkan peranan untuk membentuk UMNO. Jadi Zabbar ni ada peranan di dalam pembentukan UMNO tahun 1946. Jadi daripada nama UMO yang dicadangkan oleh Dato' On itu, Zabbar ditambah N. Jadi UMNO. Jadi Zabbar lah orang pertama yang dilantik sebagai Setiausaha Agung UMNO ketika pembentukan UMNO tahun 1946. Jadi itu merupakan salah satu sebab barangkali Zabbar terlibat dengan UMNO. Tapi kita harus ingat bahawa lepas tu dia tak minat dah. Dia tak minat, maksudnya dia tak mau terlibat dalam politik. Dia tinggalkan UMNO selepas UMNO berjaya menolak Malayan Union, kan? Setelah menolak Malayan Union, maknanya Zabbar ditinggalkan UMNO. Maksudnya dia tak mau terlibat dalam politik. Okey. Persoalannya kenapa dia tidak memilih PAS sebagai wadah untuk dia bergiat dalam politik.
Saya melihat begini, sebab Zak Ba ni dia sebenarnya seorang budayawan. Dia minat menulis, dia minat mengarang, dia lebih berminat kepada dunia-dunia kreatif, penulisan, falsafah. Dia tak berminat dalam politik. Maka dengan demikian, selepas dia meninggalkan UMNO yang ditumbuhkan sama-sama dengan Datuk On di Johor Bahru, dia dah tak terlibat dengan politik. Dan kalau kita nak katakan kenapa dia tidak memilih PAS, pada ketika itu sudah makin tidak relevan lah, sebab PAS itu terbentuk tahun 51, iaitu selepas Malayan Union sudah dibatalkan, kemudian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948 dibentuk, kemudian tahun 51 PAS itu terbentuk daripada sayap agama UMNO kan, daripada Biro Agama UMNO. Mereka keluar, mereka membentuk PAS. Dan selepas daripada itu Zak Ba sudah tak terlibat dalam politik, jadi dia tidak meneruskan kegiatan PAS lah. Dan bermula tahun 51 sampailah tahun 1974, PAS menjadi musuh yang paling kuat dalam menentang UMNO. Jadi Zak Ba sebagai seorang budayawan, selepas tahun 56 tu dia sudah langsung tidak terlibat dalam politik. Dia lebih kepada dunia penulisan, kemudian mengembangkan ilmunya macam tu lah. Jadi saya rasa begitulah dia punya alasan kenapa dia tidak memilih PAS. Dan mungkin salah satu sebabnya juga, pertama kerana dia tak minat dalam politik, dan yang kedua, ya memang dia mendapat pendidikan awal agama, tapi akhirnya kan dia mendapat pendidikan Inggeris di St. Paul selama 6 tahun. St. Paul tu di Seremban. Jadi ayah dia tu suruh masuk sekolah agama, dia masuk sekejap. Lepas tu dia keluar diam-diam, dia masuk St. Paul selama 6 tahun. St. Paul tu memang menggunakan bahasa Inggeris yang memang ditaja oleh mubalik Kristian. Memang mudahlah kalau nak ditarik masuk jadi agama Kristian kan. Tapi dia tak jadi Kristian pun. Dia meneruskan agama Islam dia. Dia masuk kat situ sebab dia nak, Zak Ba ni dia nampak untuk maju orang Melayu itu selain daripada boleh bahasa Arab, boleh bahasa Melayu, dia kena boleh bahasa Inggeris kan. Dan akhirnya bila dia dah masuk di St. Paul itu dengan penguasaan bahasa Inggeris yang bagus, Zak Ba dia boleh melangkah lebih jauh lah, sebab waktu itu sangat relevan lah pendidikan bahasa Inggeris di tanah Melayu kan, sebab negara kita negara dijajah oleh Inggeris. Dan akhirnya dia sampai menjadi pensyarah di London, saudara. Hebat. Hebat sekali. Akhir sekali, negara sangat terkesan dengan kehilangannya apabila beliau telah menghembuskan nafas terakhir pada 23 Oktober 1973 pada usia 78 tahun. Biarpun Pendeta Zak Ba telah tiada, namun karyanya masih tetap tersimpan sehingga ke hari ini untuk rujukan generasi yang akan datang, kerana sumbangan beliau terhadap ilmu bahasa Melayu tidak ternilai harganya. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots.